أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذا وقعت الواقعة bila berlakulah kau yang mesti berlaku, laisa liwaqa'atiha kadhibah, jika itu tidak ada seorang pun yang membohongi tentang berlakunya al-waqi'ah. Khafidatun rafi'atun, al-waqi'ah atau kiamat, dia boleh menendahkan orang yang besar selama ini, orang tinggi selama ini. Rafi'atun, boleh mengangkat naik orang yang dihina-hina dan direndah-rendahkan selama ini. Idza rujjatil ardu rajja, bila bumi ini digempar sehabis-habisnya. Wa bussatil jibalu bassa, dan bila bukit bukau gunung ganang dihancur leburkan secukupnya. Fakanat haba'an mutbatha, menyebabkan gunung ganang bukit bukau menjadi abu yang bertaburan. Wa kuntum azwajan thalatha, mu wahai manusia, tanpa mengira bangsa dan bahasa, benua dan sebagainya, akan terbagi tiga. Fa ashabul maimanah, satunya manusia yang dikira ashabul maimanah, orang yang diberi rekod hidupnya di sebelah kanan. Ma ashabul maimanah, alangkah seronoknya, alangkah bahagianya orang-orang yang diberi rekod sebelah kanan. Wa ashabul masyamah, yang keduanya orang-orang yang diberi rekod hidupnya atas dunia ini di sebelah kiri. Ma ashabul maimanah, alangkah celakanya, alangkah kecewanya manusia-manusia yang diberi rekodnya di sebelah kiri. Wasabiquna sabiqun, dan yang ketiganya orang yang sabiqun, orang yang terkedepan. As-sabiqun, yang benar-benar terkedepan. Ulaikal muqarrabun, itulah mereka yang didekati dengan Allah SWT sendiri. Fi jannatin na'im, akan disiapkan, diletakkan, ditempatkan dalam syurga na'im. Thullatun minal awwalin, sebahagian besarnya daripada orang dulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sebahagian kecil daripada orang kemudian. Sadaqallahu. Para hadirin semua, sebelum kita masuk ngaji dalam surah baru, surah Waqi'ah, kita ambil sikit ayat minggu lepas, surah Al-Hadid. Ada surah lagi yang kita tak habis lagi, iaitu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah wa anna al-fadla bi yadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Di penghujung surah Al-Hadid yang kita baca berminggu-minggu dulu, ujung sekali Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, hei orang mukmin.
cara bahasa Allah Ta'ala berkecek dengan orang, di antara bahasa yang paling baik sekali, ya ayyuhalladzina amanu, hei manusia mukmin. Tak kira bangsa apa, Melayu ke Cina ke orang asli ke orang Eskimo, asalkan mu mukmin, dengan aku nak berbahasa denganmu. Satu. Yang kedua, saya sebut berkali-kali, dalam Quran tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu, hei orang Islam. Tak ada. Daripada awal Quran, mula daripada Al-Fatihah sampai ke Qul a'udzu birabbin nas, nak cari sepatah ya ayyuhalladzina aslamu, hei orang Islam. Tak ada. Kerana orang Islam saja tidak bersama dengan orang, tidak bersama dengan mukmin, iman. Islam, gu dia iman. Itu apa nama ni, sifat dia. Islam, iman. Kalau kita ni orang Islam, dia panggil Muslim. Kalau Islam dengan iman, maka dia panggil mukmin. Bila Allah Ta'ala nak panggil orang yang dia sayang, dia kata ya ayyuhalladzina amanu. Hari ni pun sebut ya ayyuhalladzina amanu. Dan tidak ada pun ya ayyuhalladzina amanu, ya orang Islam. Islam ni barang luar. Saya duk mengajar tanah saya orang Islam. Tuan-tuan semua duk mengaji Quran tanah kita orang Islam. Tapi saya mengajar ni kerana suka rela sendiri ke kerana mencari ada sesuatu. Kalau mari mengajar ni kerana suka rela sendiri, maka saya Muslim yang mukmin. Kalau saya mari mengajar ni kerana semata-mata nak tunjuk pandai, nak tunjuk bijak, maka saya hanya menjadi Muslim. Dan tak layak menjadi orang yang dia apa kita panggil, menjadi orang yang sapuk mulut oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bercakap dengan orang Islam, dia bercakap dengan orang mukmin. Tak kira Cina, Melayu, Arab, India, asalkan Muslim yang mukmin, ketika tu barulah Allah Ta'ala clear nak memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya orang mukmin. Ini kita faham boleh. Kita duk sibuk dengan Islam, negara Islam, apalagi orang Islam kalau kita duk sebut ni, saya orang Islam, saya orang Islam ni, adakah Islam bersama dengan iman ataupun tidak? Hak ni tak ada siapa dia boleh tahu lain pada kita dengan Allah Ta'ala. Islam ke saya ni, apa ni, mukmin ke saya ni, tak ada boleh tahu lain pada saya sendiri dan Allah Ta'ala. Rupa luar ni, pakai serban ke, pakai jubah ke, pakai necktie ke, pakai topi ke, itu kalau luar. Dalam ialah iman. Dan mesti dua. Kerana manusia sendiri itu berkait dua, tubuh dan roh. Hak luar ni kita panggil tubuh. Mari agama langit, dia kata mu orang Islam. Hak berkait tubuh, sembahyang, puasa, haji, kahwin, itu ini tanda kita orang Islam. Baki laginya Islam kita ni dengan kanak sendiri ke ataupun turut-turut orang. Kalau turut-turut orang dia panggil taklid. Wa taqlidu haram, taklidnya haram. Bila kita taklid, arti kita sendiri kosong daripada iman. Bila kosong daripada iman, roh kita kosong, baki iman. Tak ada benda isi. Akhirat pula, bila kita masuk kubur, hak ni habis dah. Bila masuk kubur, sejak daripada hujung kaki sampai hujung kepala habis licin. Acu habis, makannya ulang. Hak bakinya roh. Roh ni lah hak terima azab kubur dan terima nikmat kubur. Tubuh kita sendiri hancur dah. Apa 40 hari ke 60 hari ke, hancur habis. Hak yang gunalah kuburnya sama ada azab ataupun apa nama nikmat, ialah roh kita. Roh kita kerana kita duk baca Quran, kerana kita duk derma kat orang, kerana kita duk ajar orang, duk tolong orang. Ni roh ni akan kekal, akan dapat pahala dia, panggil nikmat dia dalam kubur. Ini perhatian semua, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang mukmin. Ittaqullah, adalah kamu takwa pada Allah. Takwa makna buat perkara yang melindungi diri daripada azab neraka. Takwa, pelihara, jaga diri daripada benda yang daripada azab neraka. Ittaqu amal daripada ittaqa. Kalau kita belajar sastra Arab, ilmu saraf boleh. Ittaqu ambil pada perkataan ittaqa. Ittaqa sendiri ambil daripada perkataan waqa. Kerana bahasa Arab ni dia mesti paling kurang 3 huruf. Dan orang Melayu tak ada. Dalam sebutan Melayu, pengajian nahwu Melayu ni tak ada benda. Bahasa Arab dia mesti paling rendah 3 huruf.
Paling tinggi 6. Orang panggil sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Jadi ittaqu ni asasilah dia waqa. Waw, qaf, ya ataupun alif. 3. Waqa makna pelera, jaga. Ittaqu adalah kamu jaga. Jaga daripada apa? Jaga daripada selaran api neraka. Jaga tak jaga ni bukan mai daripada tubuh, mai daripada roh kita. Reti gerung ke neraka, takut ke neraka, beringat ke neraka ni bukan kerja tubuh. Gerung ni kerja dalam. Bapa gerung? Kerana iman kita kepada Allah, yakin bahawa Allah Ta'ala dia hidup kita atas muka dunia ni bukan hidup saja, bukan pero ibu kandang tu. Dia pero buat kerja. Buat kerja apa dia? Taqwa pada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mungkin siap bekal manusia. Mung ni Cina ko Arab tak apalah. Nak Cina pergilah, wujud jadi Cina. Nak ke Melayu pergilah, wujud jadi Melayu. Tak ada apa. Tapi yang pentingnya mu kena jaga daripada api neraka. Hak mu makan mu kena ingat hak aku. Hak mu bercakap mu kena ingat mulut aku buat. Mu menengok mu kena ingat mata aku buat. Mu dengar mu kena ingat tengok aku buat. Mu mamah gapo lekung mu sendi tulang semua aku buat. Aku buat bagi kamu ni bukan bisa saja free dah. Aku nak suruh membayar. Bukan bayar dengan duit. Aku tidak nak duit, nak duit. Aku nak apa? Nak bayar dengan takwa pada Allah. Ingat, kalau aku suruh, jaga balik. Kalau aku larang, berhenti balik. Ini pembayaran dia akan kena buat pada aku. Itu makna takwa pada Allah. Dan tiap-tiap hari Jumaat begini enggak? Sikit lagi bila kita semaya Jumaat enggak? Ayuhan nas ittaqullah. Wajib tuk khatib sebut atas mimbar dia. Pergilah mana dunia Islam. Bila semaya Jumaat mesti ada khutbah, dan khutbah mesti ada 5 perkara. Dia panggil rukun. Mula-mula sekali dia puji Allah. Yang kedua selawat Nabi Muhammad. Yang ketiganya ayuhan nas ittaqullah. Gilah tu imam Jepun, kau tu imam Arab, kau tu imam orang asli, kau ittaqullah dia kena sebut. Kau tidak boleh tak cukup rukun khutbah. Tak jadi khutbah. Ittaqullah makna kena beringat. Beringat daripada api neraka. Cara dia bukan buat kubu, bukan masuk lubang tanah, tapi ialah imtithal awamir wajtinabun nawahi. Buat Tuhan suruh, tinggal sana. Ni yang sibuk sangat cakap Islam ni, cakap membangun bersama Islam, membangun bersama Islam. Kini lah. Kita takut manusia tu dia neraka akhirat dia. Dia tak kena raja, dia tak kena rakyat, tak kena orang kaya, tak kena orang miskin, tak kena dengan Tuhan, masuk neraka. Ittaqullah, mu kena beringat kepada Allah. Kalau masuk neraka akhirat kelak tak boleh kata apa, tak rakyat Tuhan. Aku tak tahu. Tak tahu tidak. Bukan aku tak rakyat, mu tuli. Aku boleh tengok tak saya dengar, aku boleh mata tak dia baca Quran. Dan tambah sepatah lagi iaitu di akhirat kelak syaitan pun mengajar. Atas dunia dia mengajar tak dengar. Tapi akhirat kelak Allah Ta'ala beri peluang pada syaitan berucap. Dia tak ucapan syaitan tak ada dalam Quran. Waqala syaitan lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ini teks ucapan syaitan yang akan diucap daripada masyarakat. Kita baca kau dia tak tahu. Tapi ucapan dia faqala syaitan lamma qudiya al-amr. Syaitan akan berucap setelah sesam perkara. Kau masuk neraka, masuk neraka. Kau masuk syurga, masuk syurga. Bila habis licin manusia tak ada seorang rambut dah luar pada syurga neraka, ketika Allah Ta'ala beri permit kepada syaitan berucap. Inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi. Itu ucapan syaitan. Sesungguhnya Allah berjanji dengan kamu, dan Allah Ta'ala bila berjanji dia buat sungguh. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku berjanji juga tapi aku ada ya. Ini ucapan syaitan yang akan diucap kepada masyarakat, dan teks tu direct gazet dalam Quran. Jadi oleh yang demikian bila kita hidup lah ni niaga, kau berpolitik, kau makoh, kau mudi, kau bercerak, kau bini, kau apa semua sekali, ingat benda aku buat ni hak Tuhan ajar, hak syaitan ajar. Kalau syaitan ajar dia kata dia bujang lah, bunya sono bujang, sono judi, sono isyak dadah seronok ni syaitan buat lalak ya. Dia kira ya aku buat lalak kamu je. Dah pun bodoh tu aku, apa tak tahu Tuhan. Tuhan bila berjanji dia buat sungguh, aku berjanji buat lalak ya. Bodoh. Dia kata bodoh tak kira profesor ke berapa tok guru berapa, dia bodoh sungguh tu syaitan. Ini benda yang benda yang disebut oleh Allah. Yu'tikum kiflayn min rahmatih. Mungkin nak beriman
dengan Rasul, beriman, bukan dengar sedengar-dengar, tapi dengar dengan iman, dengan yakin. Yu'tikum kiflayn min rahmatih, Allah akan beri pada kamu berganda-ganda rahmat. Kiflainnya asal makna dua topok, kita kata berganda lah. Aku pun akan beri pada kamu rahmat aku berganda-ganda. Syaratnya mau beriman dan takwa. Bila kita ni beriman, automatiklah takwa. Apa arti kita percaya, lepas tu kita tak buat apa. Apa kita kata kita percaya gelas ni bekas bacuh racun. Gelas ni bekas saya bacuh racun. Racun serangga ke racun ke apa ke. Bila kita yakin bekas ni bekas saya bacuh racun, tentulah saya tidak akan guna gelas ni untuk minum air. Basuh dulu, sabung dulu, apa lagi, buah air panas ke berapa. Kerana saya iman, yakin bahawa gelas ni bukan racun. Bila saya guna gelas ni untuk minum, usus saya, orang pun saya akan jadi hancur, akan jadi itu, akan jadi. Tapi bila saya tahu gelas ni bacuh racun, ambil gelas ni juga minum air, kita nak kata buat, nak kata dia ni bodoh, kok nak kata tak tahu, nak kata tak tahu pun dia sendiri bacuh, nak kata bodoh, dia cerdik, boleh kacak betul. Jadi orang ni seorang nak bunuh diri lah, kita mana sekadar nak bunuh diri. Tapi juga masalah keyakinan kita kepada racun, pada apa saja pun, akan tu juga kita bawa ke Allah dan Rasul, Allah dan kiamat. Yakin bahawa dunia ni Allah yang punya. Artinya kita beruluh ke dunia ni, beruluh barang orang. Pun dia sebut sama, kita naik kapal terbang, kau naik kereta sewa. Bila kereta ni kereta orang, kita hanya tumpan sekejap. Maka tak boleh kita buat banyak. Nak melunjur atas kereta, nak letak barang, nak letak semak kali api atas kereta orang ni. Barang kereta orang. Tapi bila kereta tu kereta kita sendiri, kita nak buat semak, kalau nak buat rombok tank, kalau nak buat berapa, boleh buat kita sendiri. Dan dunia semua tak ada sabuk buat kita. Hak tu yang berlaku. Baik langit, baik bumi, baik udara, baik harta, baik petrol, baik buah durian, buah semua. Hak tu yang berlaku. Oleh yang demikian, kita bertindak atas dunia ni, tindak atas dasar kita ni menupang Tuhan. Quran sebuah ni dia ajar pada kita bagaimana cara nak tupang atas dunia. So, yang keduanya akhirat. Atas dunia, ujung dunia ni ada akhirat untuk dibalas. Mujurlah Tuhan ni buat pembalasan akhirat ni. Kalau Tuhan tidak balas orang tak akhirat kelak, hak jahat akan mati keadaan jahat, dan kita orang kena jahat dia juga. Apa-apa nyaknya sama lah. Kita kena curi, kita nak lawan tak boleh dia boleh ada senjata. Kita kena buat nyanyi di kerajaan, nak lawan tak boleh dia memegang kuasa. Kita nak, jadi banyak mana kezaliman yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang manusia yang kena zalim ni boleh balas balik. Kadang-kadang pah mati tak boleh balas. Hak jahat tu jahat pah mati. Hak kena buat jahat ni tak boleh kena nyanyi pah mati. Kita hidup dalam keadaan terkecewa, tapi mujurlah Allah Ta'ala buat hari pembalasan. Jahat pun tak apa pun nak jahat-jahat, tapi akhirat kelak Tuhan aku ada, Tuhanmu pun ada, Tuhan aku pun ada. Tuhanmu tidak akan masuk balik musyarakat, kerana aku pun hamba dia juga, mu pun hamba dia juga. Kita duduk situ sedap lalu, sedap balik kita kena anyaya, kerana ada Tuhan akan balas, sedap. Dan orang awak jahat tu dia akan terhenti sekejap, akan sentak sekejap. Ya juga, jahat aku pun, nilai-nilai aku pun akhirat kalau ada pembalasan, maka orang akan terhenti. Kalau kereta ada break, orang awak jahat dia tak ingat ke akhirat ni macam kereta tak ada break. Start minyak dekat, tak kira lembu tidur depan, kau tak kira pobak, kau tak kira getok putus kau. Dia start kereta kat, jatuh mampu dia. Moga dia tak ada break. Jadi kita hidup atas dunia ni, sebagaimana kita beli kereta pelan-pelan mahal, kita cek break, cek gear, makan gear kau dah, makan break kau dah. Kalau tak makan gear, bisa saja tak sih, mampu hati tak ada pasal. Apa tu juga orang yang takwa pada Allah, ingat ke neraka, insya-Allah dia ada break. Dia nak jahat pun dia break sekejap. Dia bertaubat, dia minta maaf, dia berapa. Wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Dan kalau mu takwa pada aku, lain pada aku beri rahmat kepadamu, aku beri pada kamu cahaya. Wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi, dia aku buat untuk kamu cahaya. Ya kamu boleh jalan, boleh bergerak dengan cahaya. Cahaya. Dalam ni kita hidup siang hari cerah. Bila malam gelap, tak ada cahaya. Kita nak pergi dapur rumah kita pun tak boleh. Nak cari pintu pun tak nampak. Kalau lampu habis, kita panggil black out semua sekalian. Rumah kita sendiri nak bergerak payah. Dek mana pintu, dek mana benda, dek mana kursi, mana sepak pokok kekak.
atas rumah kita sendiri bila lampu tak ada. Itu hak geran lampu. So lagi nya hak geran halal haram. Halal haram ni orang tak nampak dengan mata. Dosa pahala tak tengok dengan mata. Kena tengok dengan nur Quran, cahaya Quran. Bila hati kita diberi cahaya oleh Allah melalui Quran, Quran kata hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni dosa, hak ni pahala. Automatik kita akan berhenti bila berdepan dengan dosa. Sebagaimana kita berhenti bila berdepan dengan lubang, berhenti bila berdepan dengan lembu tidur tengah padat dengan jalan raya. Kita bawa motorkar, nampak lembu tidur, bro, kita berhenti. Kerana lampu kita boleh suluh lembu tidur, kubat tidur. Begitu juga bila berdepan dengan dosa pahala. Bila berdepan dengan dosa pahala, duit orang, kau duit risuah, kau duit curi, kau duit rokok, kau barang-barang haram semua, kita berhenti. Lah mana banyak duit risuah pun, risuah haram. Bila haram buat apa? Perut kenyang, aku masuk neraka. Bodoh aku. Dia mari buah tu tak jadi lalu nak rasuah. Tak payah boleh ada, tak payah kamera apa kata ni apa yang kamera letak ke apa. Kerajaan tu sibuk cakap nak beli kamera letak. Masuk email kata lah gaya ni. Kamera letak ni pandailah orang curi buatnya. Dia bubuh topeng muka dia nak buat kamera. Bubuh topeng. Lo ni pandai benar orang jual topeng. Jual topeng dalam surat khabar baru ni, dalam seminggu baru ni. Kecurian berlaku di London sendiri berapa puluh juta. Jadi kita solid orang solid comel bedok comel cap apa. Akhirnya orang hitam jadi putih, orang putih jadi hitam. Kamera tak lewat apa. Orang tak pandai habis duit kajian saja habis. Tak usah tersolok dah tak pandai buat kerja pahala semua. Cari orang pandai. Suka nak habis pitih. Ada pitih naik cokar tu yang pandai. Wa ya'allakum nuran tamshuna bih, dan Allah Taala buat untuk kamu cahaya supaya kamu boleh berjalan. Sama ada cahaya mentari, cahaya bulan ataupun cahaya iman pada Allah, cahaya Quran. Wa yaghfir lakum, dan aku hapus dosa. Ni benda bonus kita panggil, tak ada orang lain boleh beri rahmat. Tak ada orang yang boleh beri rahmat lain pada Allah. Beri cahaya Quran, tak ada orang yang boleh wahai Quran pada kata lain pada Allah. Dan ampun dosa. Kerajaan tak boleh ampun dosa rakyat. Ibu bapa tak boleh ampun dosa anak. Anak tak boleh ampun dosa ibu bapa. Yang boleh ampun ialah Allah. Bila Allah Ta'ala jamin aku nak ampun dosa bila bertakwa pada aku, apa lagi benda yang kita nak? Dosa besar bukit besar gunung sekalipun bila Allah Ta'ala ampun, selesai masalah. Ampun makna tutup. Ghafara yaghfiru, Allah maghfirli, itu ampun dosa aku. Arti tutup. Bangun kubur di akhirat kelak, dosa-dosa yang kita buat ni akan tubik semula daripada masyarakat. Depan-depan bini kita, depan-depan tuk laki kita, depan-depan mokpok kita, depan-depan saing kita, depan Nabi Muhammad tengok, oh dia ni bekas lebih besar dosa. Oh dia ni CJ putih 45 putih pen poket tanda curi. Bodoh, mana dosa. Ini para hadirin nilai ampun dosa. Nak boleh ampun dosa mesti iman, takwa pada Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampun. Allah Taala yang kita puja ni sifat dia ghafur. Bukan saja ghafir, tapi ghafur. Ghafir makna Tuhan yang mengampun. Ghafur yang sentiasa mengampun, tak kira kecil, tak kira besar, asalkan taubat. Dan taubat ni start daripada menyesal. Kita sesal. Nak boleh sesal tu, kita tahu benda ni bahaya. Boleh jadi belum pada kita mengaji, tak tahu benda ni haram ke berapa. Bila orang royak barang ni haram, kita sesal. Dan sesal ni tak boleh tipu. Pukul 4 kali aku nak sesal, tak boleh. Tadi mari selalu. Sebab tu orang kata setengah aku nak sikit lagi nak taubat lah, learn buat dosa menaruk ya. Kalau mu nak taubat sungguh learn ni selalu. Kalau taubat ni berpunca daripada sesal. Sesal mana boleh mu buat time sesal. Pukul 8 sekarang nak sesal, mana boleh. Sebab itulah kita dikandaki zikir, ingat Tuhan. Zikir dengan mulut kita panggil subhanallah ke alhamdulillah ke. Zikir dengan kaki tangan maknanya jaga kaki tangan kita daripada terbuat benda-benda Tuhan lagi. Dan zikir dengan qalbu. Zikir qalbu, zikir lisan, zikir jawarah. Qalbu makna hati kita. Kita duduk 24 jam ni ingat sama Tuhan. Aku gerak dengan sendi tulah Tuhan beri. Aku pijak tabur minyak Tuhan beri. Aku menyaum napas dengan udara Tuhan beri, dengan oksigen yang Tuhan atur semua sekali. Ingat semua insya-Allah. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW ajar pada kita doa, zikir, tasbih sepanjang-panjang masa. Kalau kita pergi mengatik naik atas surau baru mengatik ni kita. Tidak mesti mengatik atas surau, tengah berjalan, tengah bawa motorkar, tengah duduk jual barang, tengah duduk jabat apa semua sekali. Ingat semua. Itu panggil zikir. Zikir qalbu, zikir lisan, zikir jawarah. Allah subhanahu wa ta'ala. Habislah itu para hadirin semua. Surah Al-Hadid
Dan kita sebut itu al-hadid makna besi. Dalam surah ni ada sebut masalah besi bagi membolehkan manusia bergerak dengan sisa kerana ada besi. Dan sinilah sebabnya masa saya sebut itu bahawa orang yang mengatakan agama lain, politik lain, orang yang tidak baca benda-benda begini. Apa arti Tuhan buat besi pada kita? Ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Besi ni ada tenaga yang begitu hebat, boleh buat meriam, boleh buat kapal terbang, boleh buat bom, apa nama kerja meriam kau tidak berpolitik. Jadi Islam dan politik mesti diselagingkan. Orang mengatakan agama lain, politik lain, orang sesat. Pak Yapin mengaji dengan dia, kau dia mengaji dengan Yapin, tak tahu. Baik, masuk surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'atil waqi'ah. Bila berlaku lah benda yang mesti berlaku. Benda yang mesti berlakunya adalah kiamat. Dan kiamat diri itu diberi nama lebih kurang 40 nama dalam Quran. Kalau kita cari buku Quran, kita akan dapati nama-nama kiamat ni diubah-ubah mengikut selera-selera orang. Orang berasa naik gerung pada Al-Waqi'ah, maka bila dia baca idza waqa'atil waqi'ah, dia berasa gerung. Orang yang gerung dengan at-tammah, at-tammah ni bala menipu mengejut, halitar mai mengejut, maka diberi nama at-tammah. Maka orang itu selera dengan at-tammah, maka dia boleh jadi apa ni, terfikir dia dengan at-tammah. Orang yang berasa apa nama ni, orang yang berasa tersentak fikiran dia dengan nama al-haqqah. Al-haqqah ni benda mesti hak, benda mesti berlaku. Al-haqqah wa ma adraka mal haqqah. Haqqah, tammah, al-waqi'ah, al-qiyamah, macam-macam lebih kurang 40 nama tu yang ubah-ubah nama kiamat supaya apa ni, orang-orang tak selera nama ni, dia selera nama tu. Dia tak selera nama ni, dia selera nama tu. Allah Ta'ala habiskan usaha supaya manusia beriman. Hak tak nak juga tu bukan salah Tuhan lah maknanya. Habis ikhtiar dah balik aku, habis ubat dah kata orang. Idza waqa'atil waqi'ah. Bila berlaku kiamat, laisa li waqa'atiha kadhibatun. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu benda pun, ada satu perkara pun yang boleh menidakkan kiamat. Lala ni kiamat tak mari lagi. Banyak orang kata yola ke kiamat ni. Banyak orang kata yola ke betul ke kiamat. Tapi Tuhan kata bila berlaku dia benda ni, nak kiamat ni bahasa jenis berlaku. Sebab tu aku berbuat nama Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ni benda berlaku. Bila berlaku, laisa li waqa'atiha kadhibah. Tidak ada seorang pun, tidak satu perkara pun yang boleh menidakkan kiamat. Jadi semua tahu kiamat tak berlaku lagi ni, mungkin yakin lah kiamatnya akan berlaku. Sebab mati. Sebab tu Nabi kata iza matal mar'u faqad qamat qiyamatu. Bila satu orang itu mati, maka kiamat orang dia seorang berlaku. Bagi orang kita panggil mati. Pokok kayu kita panggil tumbang. Umuh kita panggil utuh. Makanan kita panggil basi. Dunia ni orang panggil kiamat. Itu lah ya. Utuh, basi, tumbang, musnah, kiamat. Itu lah. Tiap-tiap benda dia mesti ada ujung. Hak awal, tiap-tiap benda yang ada awal mesti ada ujung. Dunia ni ada surat beranak dia. Dan dia akan ada pula surat mati dia. Surat beranak tu tak tahu bila. Mula kita, ketika Tuhan buat dunia ni, kita tak ada lagi. Tu ada, tak ada lagi. Sebab tu Adam kalau hamba halau daripada syurga tu turun atas dunia. Dunia ada dah. Belum pada tu Adam ada tu Tuhan buat dah dunia. Tak tahu bila surat beranak dia. Dan dari segi kajian sainsnya, dunia ni jadi pada buih. Bah buih juta tahun dia kerah. Lepas dia kerah jadi kerah. Lepas tu jadi bumi. Berapa ribu juta tahun tu ahli sains dah boleh agak. Dan tempat yang pertama buih ditimbul atas dunia ni ialah tapak Kaabah adalah. Tapak Kaabah adalah ni dah tempat yang pertama wujudnya buih yang kerah bergerak, lepas berbumi, lepas tu berkembang di seluruh dunia. Lepas tu mari gempa bumi, itu masalah yang kedua dah pula. Khafidatur rafi'ah. Bila kiamat ni berlaku, khafidatur rafi'ah. Dia kiamat ni boleh rendah orang besar lah. Datuk, aku presiden, aku raja, aku king, queen, tinggi belakang. Kiamat hak mana tinggi dia boleh beranak tu. Rafi'atun boleh naik balik, boleh naik orang rendah. Pak leh, pak mak, dia jadi gapo tu tuk nyadak, raih teksi rendah. Dia lalu tak ada siapa dia hormat. Hak orang besar nak lalu gak
Tak ada nampak akak tabik dah. Gitu begini. Tabik nunu orang mari dah. Datuk mari dah. Tok guru mari dah. Cikgu mari dah. Dia mari. Datuk mari. Orang mengelak. Hak tinggi ni akhirat kelak dia boleh pendek. Tu. Rafi'atun, dia boleh naik orang rendah. Orang kita kata ni miskin, tapi dia tak ada apa duduk rok dengan ngatik begitu je. Hak ni satu masa kelak rafi'atun, dia boleh naik. Ini ajaran ni menyebabkan kita tidak berasa manggup. Kita orang besar tidak berasa manggup. Kerana boleh jadi aku ni langit Tuhan di akhirat. Dan hak kita hak rendah ni pula hak miskin berapa ni pun tidak berasa hina diri. Kerana aku selagi aku jaga hukuman Tuhan, dia mau nak pakai kita, tapi satu masa kelak aku yakin satu patut aku diangkat naik oleh Allah Taala. Hafidatun rafi'atun, boleh rendah orang yang tinggi dan boleh naik orang rendah. Semangat ni menyebabkan orang yang duduk tadi ni bersaudara. Mung Cina kau, aku Melayu kau, mung kaya kau, aku miskin kau, mung pandai aku bijak kau, sama-sama hamba Tuhan berlaku. Mung kaya, bapa tahu zakat kat aku. Mu miskin, apa hidup berapa? Bisa akak rumah aku dah. Bisa akak rumah aku. Ni benda lagu ni menyebabkan dunia ni aman damai. Tak kira kaya tidak manggap, tak kira miskin tidak mengapa hari tu orang. Kerana hidup kita sama-sama hamba Tuhan, dia mau kaya, dia bisa zakat kawan. Kawan sakit, kawan nak ramah, kawan tak ada buat kerja, apa dia mau kedukut kawan. Ingat, dia mau kaya, dan akhirat kawan nak lenyit. Tapak kaki kawan. Kaki kawan hak patah jetan ni, kawan tak sibuan, nak lenyit muka dia. Menyebabkan orang jadi tidak agak, tidak sombong, tidak agung. Hak mana kaya, hak mana nilai pakai tempat tinggi. Dan begitu juga kita orang miskin. Walaupun jahil kita, tapi kita duduk jaga syariat Tuhan, jaga akhlak Tuhan, jaga persaudaraan. Maka walaupun mana kita diperlekai, diperhinakan, ditindak, ditekan, di apa semua, kali kita bergantung dengan hukum Tuhan, dengan peraturan Tuhan. Akan siapa masih kita akan dinaik ke atas, dan sebagai orang yang ada bawah ni, apa bawah. Yuhsyarul jabbaru wal mutakabbiruna yaumal qiyamati ala suratin namli yata'uhum an-nas li awal li hawani ma'allah. Segala orang sombong-sombong yang agah-agah dengan Tuhan atas dunia akan dikumpul daripada kubur dalam bentuk seekor semut. Semua orang jejak semut. Lah ni kita lalu juga bukan nak lari pada semut, kita jejak semut. Muka dia kecil. Akhirat kelak hak besar-besar tak dengar kata Tuhan ni akan jadi semut, belaka dia jejak kepala atas kepala dia boleh tapak kaki manusia li hawani ma'allah, kan hinanya orang ni depan Allah. Allah Taala pandai lekeh pada orang ni kerana dia lawan Tuhan, syariat tu dia lawan. Kita orang Melayu dan Allah Taala beri Islam kepada kita. Kita pakai Islam. Islam tak boleh pecah belah. Islam ni tak boleh gapo lagi anti kemajuan. Islam tak boleh. Mengatakan Tuhan ni setara mana? Menjadi gapo dengan Tuhan? Kadang-kadang kita tanya orang, ni jadi orang nama ni? Ni adik saya. Ni pak tahu saya. Pak tu, partner saya. Dengan Tuhan menjadi orang, tak jadi gapo. Akan jadi, akan ada orang yang jawab lagu ni pada Allah Ta'ala. Sekiranya kita memperlekehkan Islam. Dan sahabat kemarin dulu. Di Singapura lah ni, sekolah-sekolah tidak mesti dah. Kantin dia, idam, makanan halal. Di sekolah-sekolah Singapura ada berita. Dan amat minta syuk politik saya buat komen. Di sekolah Singapura lah ni tidak jamin dah makanan di kantin barang halal. Kerana ibu bapa mengadu. Ibu bapa yang tidak Islam ni mengadu. Bapa dia duk paksa kantin jual barang halal je. Sedangkan barang haram bukan makan juga. Maka Singapura lah ni buat. Akan siapa giliran tu ke Malaysia? Kalau kita memperlekeh ke agama, kita sendiri pelekeh agama. Kita orang Islam pelekeh agama kita. Orang tidak Islam tak boleh nak pelekeh. Orang Melayu sendiri pelekeh. Pucuk orang tidak Islam pelekeh Islam kerana kita sendiri mempelekehkan. Azab Tuhan akan tipu pahabil itu pak kita. Kalau kita pakat royak Islam ni begini, bapa Tuhan kata halal, bapa kata haram. Dan orang-orang tidak Islam ni banyak kau cerdik. Bila kita royak kerana dia boleh terima. Dia akan hormat pada Islam, mujur meroyak kat aku lagu ni. Hamba dah sebut semua. So je hamba sebut. Hak benda berarti berlaku. Hamba kata kita manusia tuk kita tu ada. Kalau Ta'ala royak, tuk kita tu ada. Tuk demo nama ke apa? Tuk demo tu orang Cina sebut. Tuk demo nama apa? Tak tahu. Semua tahu demo tak tahu lagi terima dulu. Tuk demo juga tu ada. Arti demo kawan adik beradik boleh jadi 2,000 pupu demo kawan. 10,000 pupu tak apa dah sakit pupu.
Demo kawan pupu. Maka timbul perasaan hormat, mesra. Ini ajaran Islam. Haram gitu juga. Agak haram. Kita cerdik pergi ngaji. Boleh PhD cerdik bila minum bodoh balik. Gapo ni? Cerdik hak bodoh kita pergi ngaji. Habis tuition habis duit begitu boleh ajar bercerdik modal. Minum bodoh. Jadi bodoh lalu 10 orang masuk dalam kereta semua. Ini sebab Tuhan kata haram. Judi haram. Apa haram? Mana kita boleh cari duit dengan judi? Kerana kita menego, kita boleh guna akal fikiran. Modal aku RM10. Sewa rumah RM2. 10 kali RM2. Capur-capur RM20 modal. Kena bayar, kena jual RM22. Tahu. Tapi judi nak capuan lagi kan? Pakai beli tiket serial tak pakai beriti. Kadang-kadang habis pakai dua dalam. Batulah judi ni haram. Kerana mu cari duit melalui cara yang akal fikir tak reti nak buat. Batu Arab panggil ya nasib. Arab panggil judi ni ya nasib. Oh, nasib aku. Gok dengan nasib. Mana boleh hidup dengan nasib? Nasib kenyai, nasib dapat. Apa tak saya cari. Cari harta. Benda yang dapat situ. Nasib apa? Kalau hidup begitu lah. Punah jana habis dunia. Satu. Idza rujjatil ard rajja. Idza dalam sastra Arab dia panggil harf syarat. Bila ada idza maknanya apabila. Dalam bahasa Melayu bila kita kata apabila orang tu mari, dia tak boleh senyap gitu. Awal bila orang mari tangga, takkan kita nak senyap gitu. Kita kata awal kalau bila orang mari koyak kayu. Bila orang mari akak air. Baru sudah ibarat tu sentence di bawah sempurna molek. Tapi sini ada idza waqa'atil waqi'atu bila kiamat ni mari. Buat senyap. Gitu juga mai tindak saya lagi pula. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Bila bumi ni digoncang. Bila bumi ni digempur kata panggil macam gempur bumi. Bila bumi digempur habis-habisan. Hak la ni gempur bumi tepat-tepat ya. Tepat lokasi ni di timur, di barat, di berapa. Akhirat pula rujjatil ardu rajja, bumi seluruhnya digempur. Tidak berapa di Indonesia baru ni ke dia? Aceh. Tsunami kita panggil tsunami. Tsunami tepat. Tepat kita alhamdulillah tak berlaku. Satu masa pula rujjatil ardu rajja, semua dunia akan digempur. Jadi tsunami habis. Wa bussatil jibal bassa, dan bukit buka gunung ganaya begitu pejal pun bussa. Bussa mana kenyek. Kita ambil bukit kita kenyek jadi debu habis. Sekerah-kerah bukit, sekerah-kerah gunung aku kenyek. Jadi haba'an besar akan menjadi abu betul bangai. Nyok senyap gitu. Senyap ni satu cara orang panggil uslubul kalam, uslubul dakwah. Cara kita bercakap ni banyak. Kadang-kadang kita bercakap macam biasa. Tuan-tuan semua bila bas apa kat pakat siap lah. Bila bas apa pakat siap. Tak ada orang kata bila bas apa kat senyap. Orang akan tanya berapa dia sudah bila bas apa senyap. Tapi ada masa bila barang tu teruk, bila barang tu luar biasa, kita tak kerti nak jawab. Bila berlaku tsunami, berlaku tsunami nak kata mana? Kawan pun tak kerti. Begitu ya kiamat. Kiamat ni Tuhan kata bila berlaku kiamat, mu tak nak raya. Tak ada lidah boleh raya, tak ada kalam boleh tulis. Mu kena reti begini Tuhan kata. Aku nak raya lebih pada tu, mu tak faham. Tapi aku raya benda sekadar mu boleh faham. Iaitu bila kiamat ni berlaku, belah mana nak jadi, hak tu payah nak raya. Tapi sekadar gini aku boleh raya kamu. Orang hak tinggi-tinggi jadi rendah. Orang besar-besar jadi kecil. Orang hak kecil-kecil jadi naik tinggi. Tukar keadaan. Dia punya nilai, dia punya status tukar habis. Dunia lain, kiamat lain. Mu jangan fikir serupa dunia kiamat. Mu ni kalau atas dunia kata ada duit, mu boleh butang orang. Boleh minta saja ya. Tu yang lah, duit serial orang. Orang beri. Butang RM10. Orang beri. Tapi akhirat bila berlaku. Mu nak minta berapa? Minta peti tak ada guna peti akhirat. Nak minta pahala apa dia nak ilmu. Kalau ada dah tak cukup pahala. Ni benda begini menyebabkan orang mendengung itulah nak kecek tak boleh, nak tanya khabar tak boleh. Maka Tuhan senyap sekata. Ini cara usul berdakwah. Cara metod, cara apa kita panggil. Cara berdakwah. Supaya orang terasa sama. Dan benda ni para hadirin tak ada lah sains. Kita ada kalut dengan sains teknologi. Betul dah.
Tapi bila kita belajar sains, adakah arti kita belajar segala-galanya ilmu? Bila kita belajar sains, maka arti kita menguasai segala-galanya maklum. Reti sains ni reti ke rakyat kiamat? Azab kubur ke? Kiamat ke? Boleh ke sains beritahu pada kita lagu mana kiamat, lagu mana azab? Tak boleh. Tak luar daripada kebajikan sains. Sains ni boleh buat kajian mengenai benda fizikal. Benda yang tidak benar, tak nampak tengok, dosa pahala. Sains tak benar. Tak ada alat canggih boleh tunjuk pada kita gambar dosa, gambar pahala. Tak ada. Bila tak ada, artinya sains pun kena mengaji, agama kena mengaji juga. Kerana agama ni ada bidang dia, yang sains tak boleh sampai, yang apa tak boleh gitu. Jadi jangan sains mata-mata sains patuh agama buat lekeh. Itu. Kalau lekeh macam mana? Mari daripada Allah. Allah lekeh macam mana? Kalau Allah tu kita pandang lekeh, tidak Allah lagi itu bukan lain. Wa kuntum azwajan salasa. Kita tambah lagi. Bila kiamat berlaku, kamu semua manusia azwajan salasa akan terbagi 3. Kita lain bagi Melayu, Cina, India, apa lagi Siam, kali Malaysia, kali Eropah, Jerman, Perancis, Amerika. Kalau salah lagi benua timur, benua Australia, benua apa lagi. Tu cara kita waktu tu nak bagi-bagi orang. Mengikut pandangan kita yang mahu cetek. Allah Ta'ala kata tak berlaku mengarut tu. Tak kena. Aku nak ayat kamu sebenarnya wa kuntum azwajan salas. Semua akan jadi 3 pun. Melayu kamu, Arab kamu, duduk Mekah kamu, duduk Kota Baru kamu akan jadi 3 pun. Tak kira mu ni Cina, kau India, kau Melayu kau, mu akan dibagi 3. Mu tak boleh buat apa? Aku buat begitu. Apa benda? Ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah wasabiquna sabiqun. Akan dibagi 3. Satunya rekod hak kita dulu ni. Sekarang ni saya di tengah mengajar. Ada rekod. Tuan-tuan semua sedang mendengar, ada rekod. Siapa dia buat rekod? Malaikat. Depan kiri kanan kita ni ada malaikat. Raqib, Atid. Balik kanan ada malaikat, balik kiri ada malaikat. Siapa dia buat ya? Allah. Allah Taala Maha Duana. Allah Taala Maha Duana dia Allah. Tak kira Allah majid pun kita. Allah buat segala-galanya, maka dia retilah. Tiap-tiap manusia ada malaikat kiri kanan. Kerja malaikat ni seperti kita kata politrafik. Politrafik tu duduk cacat. Kata-kata kerja bukan apa, polis panas-panas. Dia ada kalan seperti tu, ada bus seperti. Lalu lori dia tulis lori. Lalu teksi tulis teksi. Lalu bas tulis bas. Siapa tanya molek, dia balik ke pejabat, suruh pada ketua dia. Cik, inilah daripada pukul sekian dengan sekian, motorkar sekian banyak. Lori sekian banyak, motosikal sekian banyak. Rupa-rupanya dia nak buat jalan baru. JKA nak buat jalan baru, nak tentu jalan baru buah mana ni kena cek dulu banyak mana motorkar lalu. Barulah orang panggil perancangan. Itu kerja polis trafik, kerja JKA. Ini kerja Tuhan ni, nak buat mana lah syurga, nak buat mana neraka, moga neraka dia buat dah ni. Dia ngangor dah. Syurga pun dia buat ada sengih dah anak-anak dia lagi tunggu ni Aziz tunggu siapa nak tahu dah ni. Nak buat siapa dah syurga, nak buat neraka, akan buat rekod. Hak mana hak tahu taat dia al-maimanah akan diberi balik rekod ni sebelah kanan. Hak mana tak tahu Tuhan akan diberi, akan dijadikan al-masyamah, diberi rekod sebelah kiri. Tak kira bahasa apa, budaya apa, akan jadi begitu. Karena ini kenyataan Allah sendiri. Allah ni engineer, dia buat dunia langit bumi. Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru. Kalau kita panggil engineer. Kalau kita tengok rumah, kita tanya, saya nak beli rumah ni, cik engineer lah. Berat mana besi, berat mana semi, berat mana. Dia buka rekod dia hutan. Dia beri pada kita ni. Rekod bangunan ni ialah tahun sekian-sekian. Apa namanya buatnya orang ni, dia tidak ada sebagai masalah waktu engineer buat dulu, maka tuan boleh beli rumah ni harga sekian-sekian dan jangka hayat dia sekian-sekian panjang. Itu kalau kita berjumpa dengan engineer bangunan. Begitu kita lalu, kita nak bawa lori, buat barang berpuluh-puluh tan lori, kita pergi jumpa dengan engineer buat jabatan. Cik, saya nak lori saya sekian-sekian muat barang, boleh kau tidak lalu lori buat berat sekian ni, lalu getak ni, kena getak kapung. Engineer buka file dia, dia kata boleh. Engineer apa jambatan ni saya sendiri buat. Kelolinya sekian besar, seminnya sekian banyak dan dia punya foundationnya sekian sekali kukuh, boleh lalu. Allah Ta'ala engineer. Buat langit, buat bumi, buat syurga, buat neraka, buat apa.
nak bubuh, nak masuk orang syurga ni orang mana? Dia kira mereka jaga rekod. Mereka ni kita panggil raqib atid. In kunna nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiap-tiap orang mesti ada hafiz, ada pengawal dia. In kunna nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lamma 'alaiha hafiz, tiga dari segi sastra Arabnya cukup kukuh kataan. Ini orang panggil taukid, lamma taukid, alaiha khabar muqaddam, khabar muakhar. Tiga-tiga ni perkataan ni menyebabkan orang hok tak percaya pun kena percaya. Tak ada dah nak kuat lebih pada tu perkataan. Tiap-tiap orang mesti ada pengawal. Melayu kamu, Cina kamu, India kamu, asal kamu ni orang tidak buku bah, aku kirim malaikat. Malaikat ni rekod. Akhirat kelak bila kita bangku kubur, rekod ni diberi balik pada kita. Padahal Allah Ta'ala dia kuasa kena. Dia boleh ambil lepas dah syurga, lepas tak ada apa dia Tuhan. Tapi nak tunjuk dia ni adil. Biar mu masuk syurga puas hati, masuk neraka puas hati. Jangan terasa kecil hati pada aku. Apa Tuhan masuk neraka orang tu masuk syurga. Ni rekod. Rekod ni hak berjuruh dia boleh balik kanan. Jadi bila kita dapat balik kanan kah? Lega. Tak ada masuk syurga tu lega dah. Supaya anak-anak kita pergi sekolah hari lepas pada keluar result dia, keluar apa ni, natijah periksa dia. Oh, IT university, aku boleh situ boleh sini, akan dapat beasiswa. Lega. Tak ada masuk universiti lega dah. Tak ada terima beasiswa tu lega dah. Kenapa? Rekod malak dia. Apa boleh A ke B ke apa. Tapi kalau anak kita B ke ambil result dia cikgu. Betul lah Tuhan, la qadarallah, Tuhan tak ilmu. Tubik tu muka lain dah. Gedu. Masa tak suka cek dengan orang. Dan dalam surah Al-Haqqah, salah saya, dalam surah Al-Haqqah yang kita baca dah kali itu, orang dapat surat tangan kanan ni, dia akan memanggil orang, mari belakang. Kenapa? Rekod dia, result dia comel. Tapi kalau orang dapat surat di kiri, ya Allah, itu aku minta lah turun batu besar langit tipu atas kepala aku, hancur lagi, tak payah aku masuk dengan aku. Itu dah ada Al-Haqqah, salah saya. Allah Akbar. Jadi kita tidak percaya barang ni bukan mari daripada kerajaan. Kalau kerajaan ni dia jaga parti dia ya. Kuang-kuang kan, kuang-kuang. Kuang-kuang dia panggil parti dia ya. Dia pesan, ni ingat molek ni. Siapa yang dipiti ingat molek. Akhirat buat tanggungjawab ni. Akhirat. Dia tak percaya ke akhirat. Dia percaya ke Islam pada akhirat. Ketika parut buku, orang-orang tak parut, kalau pasal doa dia tinggal Tuhan. Basuh dia membus lagi dah ujung tu basuh berapa baik tiga rekod diberi kanan dan rekod diberi kiri dan as-sabiqun orang yang dulu tak ada rekod kanan tak ada rekod kiri pakai selecik dia kakak pergi Sungai Golok ni. Kalau orang ada juga polis buka belakang, bonek kereta, dalam enjin, bawa kosong, ikut buku habis. Kalau amal lalu, dia angkat tabik. Itu as-sabiqun. Akhirat kena gitu juga. Akhirat kalau mana orang besar dengan Tuhan, as-sabiqun. Salah. Tak ada periksa kanan kiri, tak ada. Setan. Hak mana tu kan? Kanan kiri betul. As-sabiqun. Sistem dia digunakan oleh manusia lah ni, tiru. Apa sistem yang akan digunakan oleh Allah sendiri di akhirat. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ya Tuhan kami mengaku kami hanya diri kami sendiri wa illam taghfir lana wa tarhamna kalau kamu tak tolong ampun dosa kami tak tolong kesianlah pada kami dan aku minal khasirin kami menjadi rugi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Wahai Tuhan, jangan tinggal sebagian dosa kecuali kamu ampun dia. Wala hamman illa farajtah, jangan tinggal sebagian masalah kecuali kamu selesaikan dia. Wala dainan illa qadaitah, jangan tinggal sebagian hutang piutang kecuali kamu selesaikan dia.
wala maradan illa syafaitah, jangan tinggal sebagai penyakit menyakar kalau wali kamu sembuhkan dia, wala aduan illa khadhaltah, jangan tinggal sebagai musuh agamamu kecuali kamu hinakan dia, wala hajatan yalaka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina, wahai Tuhan jadilah kami ini orang berminat dengan sembahyang dan juga anak cucu kami. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan tolong makbul doa kami. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wahai Tuhan, kami mengaku satu hari nanti kami akan mati, dan lepas pada mati kami akan hidup balik oleh kamu. Ketika itu kami tidak ada bawa air setitik untuk minum, tidak bawa beras butir untuk makan. Apa yang kami harap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah memperkenalkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya, tolong memperkenalkan Nabi Muhammad pada kami. InsyaAllah dengan harapan ini kamu akan perkenalkan mereka dan aku hidup selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Takbir.